Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi kita dalam kelas matematik bersama Teacher Yani. Hari ini kita akan masuk tajuk nombor genap dan nombor ganjil. Yang kedua, pola nombor. Nombor genap lawan dia nombor ganjil. Nombor ada banyak jenis. Hari ini kita nak bezakan antara nombor genap dengan nombor ganjil. Apa itu nombor genap? Apa itu nombor ganjil? Baiklah, nombor asas ada 10. Nombor bermula dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 10 nombor asas dalam matematik. Semua nombor terbina daripada nombor-nombor ni. Okey, contohnya nombor 11. Dia terbina daripada nombor 1 yang diulang sebanyak 2 kali. 1, 1. Dia jadi 11. Nombor 423 terbina daripada nombor 4, 2 dan 3. Nombor 65,003. Semua nombor ni terbina di atas 10 nombor asas tadi. 6, 5, 0 2 kali dan 3. Macam tu. Nombor asas bermula dari 0 hingga 9. Macam mana nak bezakan nombor mana genap, nombor mana ganjil? Baiklah, kita mulakan dengan genap. Okey. 0 ni dia kategori nombor genap. Kemudian dia berselang dengan ganjil. Okey, jadi 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, 6 genap, 7 ganjil, 8 genap, 9 ganjil, sampailah yang seterusnya. Sampai tak habislah. Okey. Jadi kita boleh asingkan dia. 0, 2, 4, 6 dan 8 adalah nombor genap. Yang seterusnya 1, 3, 5, 7 dan 9 adalah nombor ganjil. Jadi kamu perlu ingat nombor ni sahaja. 5 nombor genap dan 5 nombor ganjil. Macam mana cara nak tentukan sesuatu nombor tu genap ataupun ganjil? Jadi kita tengok nombor yang paling belakang sekali. Contoh yang pertama, 1036. Macam mana kita nak tentukan sama ada nombor ni genap ke ganjil? Jadi kita tengok nombor yang belakang sekali, nombor 6. 6 ni genap ke ganjil? 6 genap. Jadi, nombor ini adalah nombor genap. Contoh yang kedua, 2129. Jadi, kita tengok nombor belakang 9. Nombor genap ke ganjil? 9 dekat sini. Dia nombor ganjil. Jadi, nombor ini merupakan nombor ganjil. Kita masuk bahagian kedua iaitu pola nombor. Pola tu apa? Pola ialah turutan nombor yang istimewa. Dalam matematik, dia ada beberapa turutan pola nombor yang istimewa. Baiklah, contoh yang teacher bagi ni yang paling asas sekali. Okey. Contoh nombor ni 3, 5, 7, 9. Macam mana kita nak tahu apa pola nombor dia? Biasa kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu kan? Ini pola nombor juga sebenarnya. Pola nombor ni kita panggil tertib menaik 1, 1. Lepas 1, dia tambah 1 lagi, jadi 2. Tambah 2, tambah 1 lagi, jadi 3. Sampailah yang seterusnya semua sama. Bila dia sebut pola, jadi semua akan mengikut
bentuk ataupun corak yang sama. Sebab tu yang ni kita panggil dia pola nombor tertib menaik satu-satu. Sekarang 3 pergi kepada 5. 5 pergi kepada 7. 7 pergi kepada 9. Apa pola dia? Ada 2 langkah untuk menentukan pola. Mula-mula kamu kena kenal pasti dia punya tertib. Sama ada menaik ataupun menurun. Yang kedua, kamu kena tahu apa beza setiap nombor tu dengan jiran sebelah-sebelah dia yang terdekat. Antara satu nombor tu dengan nombor yang di sebelahnya, berapa beza dia? Sekarang ni 3 pergi kepada 5, 5 pergi kepada 7, 7 pergi kepada 9. Tertib menaik ke menurun? Ya, menaik. Kalau menaik maksudnya nombor tu semakin bertambah. Kalau dia menurun, dia tolak. Sekarang ni dia menaik, jadi kita kena tambah. 3 dengan 5, berapa beza dia? Jangan cari beza 3 dengan 7 ataupun 3 dengan 9. Dia mesti jiran yang sebelah paling dekat. Jadi, cara nak cari beza mestilah nombor besar tolak nombor kecil. 5 tolak 3. Jadi, 2. Ya, betul. Jadi, inilah pola dia. 3 nak pergi kepada 5, dia kena tambah 2. 5 nak pergi kepada 7, dia kena tambah 2 juga. 7 nak pergi kepada 9, tambah 2. Bila kamu tahu dah setiap pola dia tambah 2, kalau teacher bagi tempat kosong dekat sini, jadi jawapan dia berapa? Ya, 11. Sebab 9 nak pergi kat nombor sebelah ni, dia kena tambah 2 juga. Inilah pola nombor tertib menaik 2, 2. Contoh yang kedua. 207, 307, 407. Jadi ini tertib apa? Tertib menaik. Sebab daripada nombor kecil, dia jadi lebih besar. Jadi, dia tertib menaik. Bila tertib menaik, maksudnya dia tambah. Berapa beza dia? 207 nak pergi 307 ataupun 307 tolak 207. Bezanya 100. Jadi ini dia pola nombor tertib menaik 100, 100. Apa jawapan seterusnya? 407 tambah 100 jadi 507. Bila kamu faham nombor yang kecil-kecil ni, secara asasnya datang nombor besar mana pun dia akan jadi sama je. Nombor puluh ribu ke ratus ribu, ribu-ribu sama je. Inilah asasnya yang sangat-sangat penting. Bila kamu kuasai yang ini, kamu boleh jawab apa jua soalan. Baiklah, contoh yang ketiga. 28,010, 28,016, 28,022, tempat kosong. Konsep yang sama, cara dan langkah yang sama juga. Jangan takut tengok nombor besar. Okey, mula-mula kita tengok dulu apa dia punya tertib. 28,010 nak pergi kepada 28,016. Makin besar ke makin kecil? Naik ke menurun? Bila menaik maksudnya tambah. Ini pun tambah. Berapa beza dia? 28,000. Sama, ni pun 28,000. Ini 10. Ini 16. 16 tolak 10. Jadi beza je 6. Ini pun beza dia 6. Jadi nak cari jawapan dekat tempat kosong ni, kita kena tambah 6 juga. 28,022 tambah 6 dapat 28,022.
28. Nama pola nombor ni tertib menaik 6. Contoh yang keempat, 10,017. Tempat kosong 10,003, 9,996. Mula-mula teacher cakap apa tadi? Tentukan dulu dia punya tertib, sama ada menaik ataupun menurun. Jadi kita tengok daripada 10,017 dia jadi berapa tak tahu. Lepas tu dia jadi 10,003, 9,996. Jadi nombor dia makin berkurang ke makin bertambah? Makin berkurang, bermaksud tertib menurun. Jadi bila dia makin berkurang, maksudnya kat sini dia tolak. Macam mana pula cara nak cari beza dia? Okey, bila dia bagi macam ni, kita nak banding dan cari beza macam mana ni? Ni ada nombor. Yang ni tempat kosong. Jadi macam mana? Teacher dah bagi tahu tadi, dia mesti cari beza antara jiran sebelah-sebelah yang terdekat. Dia mesti duduk sebelah-sebelah. Tak boleh jauh-jauh. Okey, tak boleh banding 10,017 dengan 10,003 ni. Jadi mana yang duduk sebelah-sebelah? 10,003 dengan 9,996. Dia duduk sebelah-sebelah. Jadi kita boleh bandingkan dia. Nombor ni kita boleh cari dia punya beza. Yang besar tolak yang kecil. 10,003 tolak 9,996. Jadi kamu akan dapat beza dia 7. Bila pola nombor, dia jawapan mesti semua sama. Kalau sini beza 7, sini mesti 7, sini pun 7. Jadi ini pola nombor tertib menurun 7. Jadi bermula dari 10,017 mesti kena tolak 7. 10,017 tolak 7 dapat berapa? 10,010. Tolak 7 dapat 10,003. Tolak 7 dapat 9,996. 9,996. Nampak? Formula dia, tips dia, mesti cari yang pertama tadi, tertib. Yang kedua, beza jiran yang duduk sebelah-sebelah. Ini contoh yang kelima. Jadi mula-mula kita tentukan tertib apa ni? Macam mana nak tahu? Ni tak ada nombor, tak boleh nak tengok. Jadi kita tengok kat mana yang ada nombor. Dekat sini, 84,275. Dia pergi kepada 83,275. Jadi nombor semakin mengecil, bermaksud dia tertib menurun. Jadi kita kena tolak. Kita tahu bila tertib menurun, kita kena tolak. Beza macam mana nak cari? Kita tengok mana yang ada jiran sebelah-sebelah. Yang depan ni tak ada. Yang belakang ni, dia ada jiran sebelah dia ni. Okey. Berapa beza dia? 84,275 tolak 83,275. Jadi beza dia ialah 1,000. Kalau sini 1,000, sini mesti 1,000. Semua pola ni, corak dia dalam satu soalan dia mesti sama. Ini pola nombor tertib menurun 1,000. Depan sekali ni apa jawapan dia? Okey, bila tertib menurun, mesti dari nombor yang paling besar hingga ke yang paling kecil. Jadi, 1,000 lebih besar daripada 87,275. Berapa? 88,275. Seterusnya, dia 87,275. Tolak lagi 1,000. Jadi, 86,275. Tolak lagi 1,000. Jadi, 85,275. Kalau soalan tanya, apakah nombor keempat dalam pola ini?
Jadi 1, 2, 3, 4. Inilah jawapan dia. 85,275. Setakat itu je pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa siapkan kerja ya. Ingat, tak pandai, tak apa. Janji, rajin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.